Hai semua, kembali kepada Azri Law Firm Podcast. Episod podcast kali ini kita akan membincangkan tentang apa yang perlu kita tahu tentang Akta Pengurusan Strata. Strata ini merujuk kepada bangunan yang dipecah bahagi kepada unit dan berlapis-lapis, manakala hak milik strata adalah satu dokumen hak milik yang dikeluarkan untuk setiap unit petak bagi sesebuah bangunan yang mempunyai 2 tingkat atau lebih yang dibina di atas sesuatu tanah. Contohnya adalah rumah pangsa, kondominium, kompleks commercial, townhouse dan rumah kedai. Wujudnya hak milik strata di Malaysia adalah kerana berlakunya masalah kekurangan tanah, lebih-lebih lagi di kawasan yang padat dengan penduduk seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan juga Ipoh. Justru itu, untuk mengatasi masalah ini dan memenuhi impian setiap penduduk di negara ini yang memiliki rumah bertingkat semakin pesat dibangunkan negara kita. Data yang dikeluarkan oleh Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian telah menunjukkan sebanyak 30.4% kenaikan pemilikan hak strata pada tahun 2021 berbanding tahun 2016 telah meningkat. Peningkatan ini menunjukkan kepentingan perundangan strata dalam menyediakan asas-asas bagi membolehkan transaksi dan pemilikan hartanah berstrata berjalan dengan lancar. Hak milik strata ini amatlah penting kerana ia bertindak sebagai bukti pemilikan bagi tujuan urus niaga seperti jurusan jual beli, pindah milik, gadaian, cagaran dan pembahagian pusaka. Jadi pendek kata, sebuah geran. Pengurusan strata merupakan pengurusan dan penyelenggaraan bangunan dan harta bersama di dalam suatu kawasan pemajuan strata yang dilaksanakan oleh badan pengurusan. Harta bersama. Apakah harta bersama? Harta bersama ini merujukkan kepada mana-mana bahagian lot yang tidak terkandung dalam mana-mana petak. Contohnya, parkir kereta, pelawat, lift, tangga, kolam, taman pondok, pegawai keselamatan dan sebagainya. Pengurusan strata ini ditadbir melalui Badan Pentadbir Persendirian oleh sistem perbadanan strata yang dikenakan sebagai Badan Pengurusan Bersama iaitu Joint Management Body JMB dan Perbadanan Pengurusan atau Management Corporation MC. Di Malaysia, akta utama di dalam urusan mentadbir hartanah berstrata adalah Akta Pengurusan Strata 2013 SMA. Akta ini terwujud hasil daripada pelbagai pindaan ke atas Akta Hak Milik Strata 1985 AHS. AHS telah diperkenalkan pada tahun 1985 berfokus kepada pemilikan strata dan pembangunan bangunan bertingkat yang tidak melibatkan pemilik unit-unit yang terdapat di bangunan bertingkat tersebut. Akta ini telah dipinda untuk melindungi semua kepentingan pihak yang berkaitan kerana hartanah berstrata melibatkan banyak pihak berkepentingan seperti pemaju, pemilik unit dan badan pengurusan. Undang-undang ini juga penting kerana jika berlakunya masalah, tiada pihak akan keliru dalam menentukan pihak yang bersalah dan bagaimana hendak bertindak. Apakah tugas pengurusan bersama atau JMB? Okey, Mesyuarat Agung Tahunan Pertama JMB akan diadakan kurang dari 12 bulan selepas penghantaran pemilikan kosong kepada pembeli. Dalam arti kata lain, JMB akan bekerjasama dengan pemaju untuk menjaga hartanah sebelum penyerahan yang rasmi dapat dilakukan. Pembangunan memerlukan sedikit masa untuk mengeluarkan hak milik strata. JMB merupakan sebuah badan korporat dengan pergantian abadi yang bermaksud JMB akan kekal wujud walaupun berlaku kemuflisan, kegilaan, perubahan keahlian atau mana-mana pemilik atau anggota keluar dari perniagaan, pertukaran saham, bahkan kematian. Apakah contoh tugas-tugas JMB ini? Alright. Pertama, mereka akan menjaga, menyegarakan dan melakukan pembaikan harta bersama dengan baik. Kedua, menentukan dan mengenakan caj yang perlu bagi pembaikan dan penyelenggaraan harta bersama.
Yang ketiga, mengawasi operasi harian seperti pengumpulan sampah dan kebersihan umum. Yang terakhir ialah memastikan keselamatan umum penduduk. Apakah MC pula? MC ditubuhkan apabila pemaju berjaya menyelesaikan pembahagian bangunan dan hak milik strata telah dikeluarkan untuk setiap pemilik individu. C akan mengambil alih semua tugas dan juga tanggungjawab yang sebelum ini dipegang oleh JMB, di mana mereka akan menjalankan apa sahaja bidang kuasa di bawah JMB. Jadi apakah yang membezakan JMB daripada MC? JMB wujud sebagai badan rujukan sebelum pengeluaran hak milik strata, manakala MC akan muncul setelah hak milik strata dikeluarkan. JMB bertanggungjawab untuk mengurus dan menjaga harta bersama sebelum hak milik strata ini dikeluarkan. Walaupun Seksyen 17 SME menyatakan bahawa JMB adalah badan korporat yang mempunyai pengantian berterusan. Okey, sekiranya pemilik strata mengalami konflik bersama badan-badan yang telah dinyatakan, mereka boleh merujuk kepada Tribunal Pengurusan Strata, TPS. TPS adalah sebuah badan sah yang ditubuhkan untuk mendengar dan menangani sebarang tuntutan berkaitan hartanah yang mempunyai hak milik strata. Bidang kuasa bagi TPS jatuh di bawah Seksyen 107 dalam SME. Tribunal ini ditubuhkan bagi membantu menyelesaikan sebarang pertikaian di kalangan para pemilik yang biasanya berkaitan dengan hal-hal kewangan, contohnya amount yuran yang dikenakan. Dengan TPS, pihak-pihak yang terlibat boleh menyelesaikan sebarang perselisihan dengan kos yang minimum tanpa perlu perwakilan undang-undang. Dalam kata lain, TPS menyelesaikan kes-kes berkaitan hartanah strata dengan kos yang rendah tanpa perlu hadir ke mahkamah. Okey, jika ingin tahu dengan lebih lanjut tentang topik yang kita telah bincangkan kali ini, boleh layari kepada Azri Law Firm website dan follow kami di Instagram dan juga Facebook untuk mengetahui topik-topik yang lebih hangat dan menarik pada kali ini. Alright, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bye-bye.